Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, adinda penerusi majlis, ayahanda, kakanda, rakan-rakan penganjur dan seterusnya rakan-rakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ibu-ibu dan ayah yang lebih banyak pengalaman yang saya kirakan untuk nanti boleh berkongsi pada sesi kita nanti. Sama macam tadi, saya kirakan ini waktu yang paling kritikal, semua orang setuju. Nanti kalau terlebih gurau, mohon diizinkan untuk waktu-waktu kecemasan. Nanti kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang dah ada pengalaman, saya kirakan tentu lebih banyak. Saya kirakan ibu-ibu, ayah-ayah lebih utama untuk berkongsi berbanding saya. Yang anak-anaknya masih lagi kecil, tapi dah ramai. 3 orang. Rasa ramai 3 orang. Allah. Sebab itulah, beberapa tempat, bila saya pergi dan berprogram, saya akan tanya, pasal apa nak kahwin? Kenapa nak kahwin? Jawapan common yang ramai bagi ialah untuk tambah zuriat. 1. Kedua, untuk nak bagi Nabi bangga. Di hari kiamat, Nabi berbangga dengan umat yang banyak, hadis kata. Yang ketiga, kerana fitrah. Kahwin kerana fitrah. Itu jawapan-jawapan yang common. Dan rupa-rupanya bagi saya kirakan kita tertinggal sedikit sebanyak beberapa rentetan Tuhan buat manusia sampailah kita mati. Ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan sekalian, dalam surah Baqarah ayat 30. Saya ada buat paper, saya ada buat kertas kerja, nanti pihak komiti akan share dalam grup Facebook. Boleh chat kat situ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah kata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah kata, aku nak buat manusia, nak letak di atas bumi. Okey? Tu ayat tu. Ayat lepas tu, Allah pula kata, "Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Ayat lepas tu berbunyi, "Wahai Adam, kamu, isteri kamu, pergi masuk syurga." Allah kata dalam ayat 30, nak letak di bumi. Sekarang Adam pergi masuk syurga. Bumi ke syurga? Siapa-siapa yang rakan-rakan yang boleh baca kitab Arab, saya cadang baca kitab ni, iaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karangan Ibn Qayyim. Kitab tersebut memang puas hati kalau baca. Puah. Dia dengan hak, bukan puah. Hak, puah. Orang Kedah ni, bahasa Kedah bahasa yang mewah. Jangan marah. Saya pegang mic. Bahasa Kedah bahasa yang mewah. Kami ada istilah-istilah yang tertentu menunjukkan tahap-tahap yang tertentu. Contoh, mic ni hitam kan? Kalau Terengganu sebut apa mic ni? Hitam, betul dah hitam tu. Nak menggambarkan tahap kehitaman yang melampau. Hitam legang. So. So tu campur Kelantan. Baik lagi. Hitam legang lagi. Hitam legang tu Terengganu. Hitam dah. Tapi hitam lagi. Ada satu lagi hitam letung. Hitam letung tu Allah, hitam tu kira putih tu, gigi dengan mata putih lah. Gitu ya. Hitam letung. Baik, kalau Kedah pula, kami akan sebut hitam satu. Tapi macam mana sambungan selepas hitam tu memang, ya Allah hitamnya macam tu. Kami panggil hitam beletek. Can you imagine? Betapa gitu kan? Tak ada kaitan. Jangan tanya apa kaitan dengan isi ceramah. Tak ada kaitan. Ia berkait dengan waktu sekarang pukul 3.
Tapi kalau kami nak baling, contoh kalau kita ni kertas, ni, kalau kita nak baling dengan lembut, kita panggil apa? Tauk tu keras sikit lah. Baling dengan lembut. Balinglah dengan lembut. Balinglah dengan lembut. Kalau keras sikit, baling dengan keras. Tengok betapa kita kurang bahasa kan? Betapa kita kurang bahasa. Kalau bahasa Kedah, ini kelas bahasa ya. Baling. Kalau keras lagi kami panggil tauk. Lempak. Maknanya baling lembut, lempak keras sikit. Kalau lagi keras, tauk gitu kan? Tauk gitu. Tauk. Kalau lagi keras, Hawin gitu. Memang kuatlah. Lagi kuat, Mekong. Kelabih. Kalau tak mati, koma. Kalau ke Mekong tak mati, koma. Baik. Tadi kat mana tu? Hitam legam. Sebenarnya hitam legam tu. Kitab. Okey. Jauhnya. Kitab bahasa Arab kepada warna. Baik. Kitab tersebut, bacalah, anda akan rasa dibius. Rasa wanita-wanita di dunia tak ada nilai. Sebab dalam kitab tersebut, Ibn Al-Qayyim menukilkan hadis yang sangat banyak, 283 muka surat kalau tak salah. Hadis dan asar sahaja. Cerita berkenaan dengan syurga ni macam mana, ni apa. Sangat detail. Tanah macam mana, pokok macam mana, daun macam mana. Bila daripada rambut sampai ke kaki, Nabi specify apa dia. Bentuk macam mana. Tetapi wallahu a'lam, dalam kitab tersebut tak cerita pun batang tubuh wildan. Wildan tu bidadara. Kalau boleh istilahkan bidadara lah. Atau bidaruna. Bidaruna, gitu ya. Namanya wildan. Maka timbul pada kita, kenapa Nabi tak specify? Kenapa Nabi tak jelaskan satu persatu? Wildan. Kenapa Nabi cerita satu persatu? Faham sendiri ya? Daripada rambut sampai ke kaki. Faham eh? Satu persatu Nabi cerita. Macam mana bentuknya? Kenapa macam tu? Kerana agama dah faham apakah struktur otak lelaki. Struktur otak lelaki, tadi hormon. Ni otak pula. Tuan-tuan, sebab itulah agama ya ilahi. Sebab itulah dalam Islam tidak boleh kita dikotomikan ilmu. Jangan dikotomikan. Dalam Islam semua disentuh, ekonomikah, sosialkah. Apa jua semua ada. Cuma kita susah nak faham sebab aku sains, aku bukan bidang agama. Hak ni aku agama, aku bukan bidang sains, aku bukan ekonomis, aku bukan. Maka tak nampak hebatnya agama sebagaimana jawapan kita dalam buku SPM dulu. Apakah keistimewaan Al-Quran? Bahasanya sangat indah. Tidak dapat ditandingi oleh mana-mana bahasa di bumi. Bahasanya sangat tinggi. Tata bahasanya. Hak SPM dulu. Hak retorik semua tu. Hak bohong pemeriksa tu. Tetapi kita tak boleh buktikan tu. Baik. Maka untuk yang ini, kan Nabi SAW kata, wahai isteri, seandainya suami kamu nak kepada kamu walaupun kamu di atas pelana unta, maka kamu wajib tunaikan. Pernah dengarkan hadis tu? Ustaz-ustaz ada ceramah. Gitu. Kenapa macam tu? Pelana unta. Macam mana? Tak, kenapa Nabi sampai pesan macam tu? Kerana struktur otak dan lain-lain lah. Cukup untuk mukadimah je. Untuk pukul 3. Kerana struktur otak lelaki, otak manusia terbahagi kepada berapa? 4, 5, 2. Wah, pandai. Apa sama macam tu? Kan ada 3 je. Kita ada cerebrum dengan medulla oblongata. Kan? Habis tu yang tunjuk 4 tu. Asal ikut. Tak lah ikut.
Maka bahagian cerebrum lelaki, the biggest part in the brain, bahagian paling besar lelaki is about sexual and desire. Terutkah orang lelaki? Tetapi untuk maksud yang sama bagi perempuan, hanyalah just sedot satu titik je antara medulla oblongata dan juga cerebellum. Sebab itulah Nabi spesifik ciri-ciri bidadari, Nabi tak cerita sangat pun ciri-ciri wildan ataupun bidaruna. Kerana bukanlah keutamaan mereka untuk yang tersebut, tetapi lelaki, yes. Sekarang, apakah kita nak kahwin kerana tu? Kalau kahwin kerana yang tersebut, harapnya faham pukul 3, kerana yang tersebut, maka lepas tu 3, 4, 5. Ada yang balik buruk kan? Sebab itulah kajian menunjukkan, Jakim kalau tak salah ingatan, mengatakan bahawasanya punca dari sudut jantina. Perceraian puncanya lelaki. Tak, memang kita macam tu. Sebab itulah agama pesan, pilihlah suami yang salih, yang tersebut. Kerana nafsu ialah fitrah. Yes, betul. Tetapi bagaimana nak uruskan nafsu ialah agama. Sekarang, kita nak kahwin nak buat apa? Betul ke? Bawa lah. Kahwin lah. Betul, saya kirakan ramai tak pernah terfikir. Biasanya kita akan letak kahwin kerana fitrah. Lepas tu kita ikutilah fitrah perkahwinan. Baik, rakan-rakan, saya nak cadang. Supaya kita kahwin untuk invest pahala sampai hari akhirat. Saya nak cadang, kita kahwin untuk invest pahala sampai hari akhirat. Macam mana? Hadis yang semua orang hafal, iaitu idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Anak Adam bila mana mati, terputuslah semua amalan yang dia buat kecuali 3. Pertama, waladun tu itu dah. Pertama, tak apalah, sadaqatun jariyatun, sedekah yang dia pernah bagi. Baik. Pernah tak kita bubuh duit, lepas tu teriak? Tak pun tengok, aku 10. RM1. Kalau macam tu, tak mau sedekah, takut riak. Baik. Imam Nawawi dalam kitab Azkar, dia merakamkan perkataan tabi'in yang sangat cantik. Apa kata dia? Man amila amalan li ajlin nasi fahuwa syirkun. Wa man tarakal amali li ajlin nasi fahuwa riya'un. Barang siapa yang nak sedekah tu, dia buat 10, tengok 10 dan Jumaat gitu. Siapa yang buat macam tu, dia syirik. Barangkali tuan-tuan pun terkejut, saya pun terkejut bila mana baca, bila mana amati, memang terbaik. Bukankah syirik itu poligami? Siapa berpoligami itu syirik? Syirik maksudnya apa? Ada sekutu, bahasa universiti profesor. Bahasa mudah, menduakan, tak setia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jenuh habis. Kami diarahkan untuk sembah Allah secara mukhlishina lahuddin, sungguh-sungguh ikhlas. Sekarang saya 10 sedekah 10. Kita riak, bukankah sepatutnya kita sedekah hanya untuk Tuhan? Bukankah sedekah itu Nabi ajarkan supaya tangan kiri tak tahu? Ni tunjuk, bukankah menduakan Tuhan?
Ada betul juga. Baik, tak mau, takut syirik. Tak sedekah. Lalu, kata para ulama, Imam Nawawi sebut, وَمَنْ تَرَكَ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ فَهُوَ رِيَاءٌ. Tak mau, takut riak. Itulah riak. Oh, penat. Macam tu, betul. Lalu apa sarana ulama? Akhlis nafsak. Kamu kena ikhlas. Macam mana pun. Sedekah. Takut-takut tak lepas. Yang kedua. Yang kedua apa dia? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang orang boleh mengambil manfaat padanya. Boleh ikhlas. Sebab itulah orang yang ada ilmu di hari akhirat, kata Nabi SAW, orang ada ilmu di hari akhirat, Nabi cerita. Tok guru masuk ke neraka. Anak murid ramai-ramai, na'udzubillah, masuk syurga. Anak murid tanya, wahai guru, kenapa engkau ke neraka? Padahal aku mengamalkan ilmu yang engkau ajarkan pada aku, oleh kerana itu aku masuk syurga. Kata tok guru, Nabi kata, maksudnya, aku menyuruh kamu berbuat sesuatu tapi aku tak buat. Aku melarang kamu berbuat sesuatu tapi aku buat. Hadis yang lain, Nabi SAW cerita, di hari akhirat nanti, semua hamba akan ditanya. Seorang mujahid akan ditanya, apa yang engkau buat untuk agama Tuhan? Dia akan jawab, aku berjuang li'i'la'i kalimat Allahi hiyal ulia. Nak tinggikan syariat Islam. Apa kata Allah? Kazabt hammuhum. Kencin. Tak beradak. Hammuhum. Kazabt hammuhum. Kamu pembohong. Hang berjuang menjadi frontliner sebab hang nak tunjuk pada orang, hang mati memang all out untuk agama. Nak tunjuk pada orang, hang pi minta pahala kat mereka. Kelak anak bahasa ibunda, habis kontrol lah. Hang pi minta pahala kat mereka. Siapa berjihad? Siapa yang banyak duit? Sama juga kisahnya, tunjuk pada orang. Tapi mulut mengaku, dah. Memang ikhlas kerana Tuhan. Tuhan kata, hang mohong, pi minta pahala kat mereka. Yang hang riakkan tu. Orang ada ilmu pun sama. Pergi minta pahala kat mereka. Habis itu macam mana? Itu sebab riak urusan ni. Cukup dengan lintasan. Perasan tak? Kita malas pergi masjid tau. Malas. Super. Kita paksakan diri je. Baru lepas Baitul Muslim, baru lepas main program kan? Energetik. Pilah mula-mula maknanya malas ni. Aku kena pi supaya aku mendapat anak yang soleh, solehah. Pilah. Cuba masing-masing cek. Pernah tak berlaku pada dia? Dia pergi juga dalam kemalasan. Dia pergi terlintas. Tengok. Pergi masjid. Dia terasa terlintas riak. Masing-masing cek. Dia akan jadi. Boleh baca kitab Talbis Iblis. Tipu daya helah iblis. Dia macam tu. Mula-mula jangan pergi. Kita berjuang, pergi. Tengok. Dia tengok hang. Aku rasa dia berkenan kat hang lah. Aku rasa dia pergi Baitul Muslim. Dia pergi masjid. Terlintas. Macam mana iblis buat? That's it. Boleh ikhlas kan? Susah. Apa option yang ada? Waladun salihun yad'u lahu. Itu je option yang ada. Itu je pilihan yang ada. Iaitu anak yang salih yang mendoakan dia. Siapa di sini, saya ingat dia tak pernah doa kat mak ayah. Tak. Semua pernah lah. Agak-agak. Wallahu alam. Bersangka baik. Agak-agak confirm Allah terima. Apa doa kita? Allahumma fir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma arhamna kama rabbana saghira. Amin. Betul tak? Ustaz, minta duit sikit? Minta apa? Duit. Bagi tak? Anak ni ke anak ni? Anak perumbuk ke anak lutut? Sebab boleh tak cakap elok-elok? Ustaz, nak duit boleh tak? Nak pinjam. Hari tu tak bayar ni. Sikit lagi nanti bayar. Kita rasa apa? Teringin nak bagi. Sebab baiknya. Comel. Kan? Baik. Allahumma fir lana dhunubana wa la yarhamna kama rabbana saghira. Allahumma arhamna al-Qur'an. Amin. Minta apa? Bahasa apa? Minta.
Macam mana Tuhan nak terima kalau doa macam siput lari macam arnab gitu. Pepatah baru. Tak. Satu. Yang kedua, faham tak? Faham ke tak? Habis tu kita nak invest apa? Kalau atas muka bumi, siapa yang tak invest, tak pernah buat investment, memang orang tu tak cerdik lah. Kan? Sama dengan akhirat. Pernah tak kita buat investment? Kata Nabi SAW, Al-Qayyisu sampai habis. Hadis tu dhaif, sanadnya dhaif, tapi maksudnya okey. Iaitu, orang yang cerdik ialah orang yang buat long term planning, nanti hari akhirat, apa dia akan dapat? Sebab tu tuan-tuan, saya nak cadang. Letak target. Jangan letak target masuk syurga. Serius rugi. Serius. Rugi gila. Sebab, bila mana kita mati, selama mana kita mengucap, Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap, confirm syurga. Confirm syurga. Selama mana tidak syirik. Baik. Kalau macam tu, kalau kita hanya target nak ke syurga, rugilah. Sebab semua kita akan masuk syurga. Malah akan macam mana syurga, insya-Allah. As long as Muslim. Baik. Habis tu nak apa? Targetlah ke syurga Firdausil A'la. Letak syurga Firdaus. Yang tersebut. Syurga Firdaus tu pula satu isu yang bakal timbul. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ni cerita kita insya-Allah aku syurga Firdaus, qiyam aku takmir sedekah semua ikhlas. Declare semua ikhlas. Lepas tu tak pernah kata ke orang, lepas tu baik. Anak istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Di hari akhirat, konteks yang kita bincang, hari akhirat anak bakal tarik kaki mak ayah dia. Pasal apa pula? Anak akan berkata, wahai Allah, andai aku ke neraka, mak ayah aku tak pernah ajak aku. Faham tak? Faham eh? Andai aku ke neraka, wara'awul azab, depan-depannya azab neraka. Anak ke neraka, ayah ke neraka. Anak ke neraka sebab dia tak salat, dia tak. Ayah, dia berlepas diri. Dia akan ke syurga insya-Allah. Baik. Anak dia akan kata apa? Wa taqatta'at bihimul asbab. Wahai Allah, aku ke neraka sebab ayah aku tak pernah didik aku. Mak aku tak pernah ajak aku. Anak akan klaim. Anaklah yang akan tarik kaki mak ayah untuk ke neraka. Investment yang rugi. Aku belah hang pernah. Hang buat macam ni. Di hari akhirat, semuanya akan berlepas diri. Wa taqatta'at bihimul asbab. Semua orang akan tak mengaku masing-masing. Siapa yang sini menjadi presiden, menjadi ketua, menjadi. Dan bahan yang dia keluarkan itu bercanggah dengan agama. Timbalan dia kah? Anak buah dia kah? Siapa juga akan tarik kaki dia untuk ke neraka? Andai mereka ke neraka. Sebab apa yang mereka buat. Sebab apa dia buat? Bos suruh. Dia akan tarik kaki ke neraka. وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Ya Allah, kalau macam ni lah mak ayah aku tak mau dia jadi mak ayah aku. Buat sia-sia. Biarlah jaminan sampai ke syurga. وَمَا هُمْ بِخَارِجٍ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Allah kata apa ni? Aku beritahu siap-siap. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Takut-takut tak keluar daripada neraka. Maka semua orang nak kahwin secara fitrahnya akan mendapat anak. Nak bawa gimana anak tu? Nak ke mana anak tu? Iyalah nak jadi besar. Nak bagi makan, bagi besar. Tak, betul? Lepas tu besar, dewasa. Betul? Tua, betul? Kita nak ke mana? So saya nak cadang. Anak yang kita nak jaga,
biarlah bawa kita ke syurga. Anak yang bakal kita didik, menjamin kita, menunggu kita di syurga. Kita nak yang tu. Dari itu, rakan-rakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, soalan yang timbul ialah, baik, betul. Aku nak anak aku jamin aku ke syurga sekarang. Nak kena buat apa? Apa kita kena buat? Saya fokuskan jawapan ni untuk orang-orang bujang. Saya fokuskan soalan ni untuk orang-orang bujang. Siapa yang sekarang dia jenis malas salat, percayalah, anak dia berpotensi untuk malas salat. Siapa yang sekarang jenis ketegak, degil, backhand, apa lagi? Semua yang tersebut, percayalah, anak dia sangat berpotensi untuk perangai sama. Saya nanti boleh ambil dalam grup Saya quotekan perkataan ataupun hasil kajian yang dibuat oleh American Psychologists Association, ditulis oleh Profesor Dr. Lyndon Eve. Dia kata apa? The data suggests an interplay of both genetic and environmental factors in people's attitude towards, for example, sex, politics, and religion, with environment playing a stronger role. Siapa-siapa kita hari ni, kita bujang, kita jenis malas, kita jenis kuat bagi alasan, kita jenis culas, kita jenis, anak kita sangat berpotensi bersikap dengan sikap yang sama. Sekarang perhati, kalau dia jenis baran sekarang, cuba tanya mak ayah dia, ataupun mak, ataupun ayah, ataupun kalau bukan kedua-dua, lihat tok dan juga wan. Faktor genetik memainkan peranan, kalau tak salah ingatan saya, hasil kajian yang lain, kurang 3% daripada sikap anak. Kalau kita jenis baran, cek mak atau ayah. Mesti mak atau ayah ataupun yang atasnya itu jenis sifatnya sangat baran. Kalau apa lagi? Semua yang tersebut. Dari itu, sekarang kita orang bujang kena buat apa? Semua orang mengidamkan, kalaulah saya tonton tulis. Tonton tulis sat. Nanti tolong bagi mic, siapa nak hadiah, boleh bagi hadiah? Boleh. Tonton tulis sat. Sat je. Tulis lah. Ya, tulis apa? Tulis. Baik. Baik. Kita nak tengok adakah apa yang tuan-tuan nak tersebut boleh capai ataupun tidak. Itu je. Apa yang tuan-tuan nak tersebut boleh capai ataupun tidak. Nanti tulis kat bawah Baitul Muslim 3.0 bangunan SUK. Nanti tampal di bilik. Saya akan beritahu, tengok dan cuba khayal macam mana. Boleh buat ke tak? Itu kalau diikat dengan syarat kalau ada orang nak. Baik. Tuan-tuan, saya heran. Jadi kat situ iklan. Jadi kembali ke situ tulis. Kat Malaysia ni, lelaki ke perempuan lagi ramai? Perempuan. Lelaki seorang ya, lelaki. Hal lain memang kita perempuan. Lelaki lagi kuat. Kenapa lelaki boleh poligami? Sebab sunnah ke? Dah tutup. Titik. Selesai. Sekali lagi. Ni tips. Tapi jangan dengar. Kalau nanti alasan suami korang kata nak kahwin kerana sunnah, jangan dibangkang. Jangan, sabar dulu. Jangan dibangkang. Lelaki cukup pantang dibangkang. Betul
Kalau alasannya, ini alasan kebanyakan nak ikut sunnah, kebanyakan. Jangan sunnah, amboi gitu. Jangan. Oh, macam itu lagi seronok. No, jangan. Sebab itulah rumah tangga sangat seni. Dia bukan hanya tentang hukum. Bukan hanya. Isteri tak wajib taat suami. Serius. Tapi jangan berhenti kat sini. Nanti rakaman tu ada sambungan. Tiba-tiba ada seorang ustaz, dia ceramah kat Shah Alam, dia kata, oh, panas. Isteri tak wajib taat suami. Ini yang kata seni. Isteri tak wajib taat suami. Contoh, suami kata, yang lagi, baby, tolong buka kasut. Kata kan? Amboi, mengada-ngada. No shoes. Betul kan? Betul. Ingkaran suami kan? Betul tak? Tak boleh ingkar. Tolong bukakan. Nanti no shoes. Cepat. Sesekali cuba kita buat macam tu. Sesekali siapa yang dah kahwin. Jangan buat kat adik. Adik tendang lah kalau adik tu membuat. Buat kat budak isteri. Sesekali. Tolong buka. Tak buka, no shoes. Syurga tu. Selingan. Baik. Apakah ketika itu isteri wajib tunaikan? Asal macam tu. Macam mengada-ngada aja. Yes. Sebab dalam rumah tangga perlukan sesekali mengada-ngada dan gedik. So more serius menyampah. Sesekali. Baik. Kata suami kata, ni arahan ni sayang. Cepatlah buka arahan. Pergi kan? Sesekali sebenarnya tak perlu pun untuk taat. Boleh bayang tak? Isteri yang sangat solehah. Ayang, tolong buka stokin. Baik bang. Ayang, tolong masak. Baik bang. Ayang, tolong buat air. Baik bang. Ayang. Baik bang. Bahagia ke rumah tangga macam tu? Oh, pernah. Solehah. Jangan terlalu literalis. Bila berseni rumah tangga, maksudnya apa? Suami, kita sahaja yang faham bahasa suami. Dia kalau macam tu memang nak gedik lah tu. Korang balas yang gedik. Cabutlah sendiri. Cabut dengan hidung. Lepas tu nanti ayang cabutkan. Refuse tak? Dia tolak tak? Refuse kan? Bau berseni rumah tangga. Ayang, tolong masak nasi biryani kukus. Arahan suami, apakah isteri? Baik bang, biryani kukus. No. Oh, penat. So, it is an art, seni. Cara kita menjawab yang menentukan. Ayang, abang nak kahwin lagi? Baiklah bang. No, that's the best way. Serious. Seni. Tapi pastikan bakal pasangan dan pasangan tak ada di sini. Baik. Dan perempuan pula dia jenis ekspresif. Dia kena ekspres. Betul bang. Gitu. Korang jangan. Betul bang. No, dia impactnya lain. Bila nak suami kata, bang, sayang, baby, abang nak kahwin lagi boleh? Boleh. Nak. Saya nak madu. Boleh? Serius dia pening. Betul ke ni? Serius. Seni kan? Kita pergi jauh ni. Jadi kita patah balik. Sebab perilaku suami isteri dipelajari oleh anak dengan cara melihat. Siapa yang medik dia boleh setuju. Kanak-kanak dia belajar awal-awal. Pertama dengan pendengaran, kedua dengan penglihatan. Betul?
siapa yang belajar medik. Sebab tu agama syariatkan keluar azan dulu. Sebab dia memang tak boleh tengok. Bila anak setahun, 2 tahun sampai 6 tahun, dia belajar dengan tengok. Tiba-tiba suami minta poligami. Abang! Anak tengok. Game. Ayah! Sekarang, ini kita seni. Kalau kita boleh apply seni betul-betul, rumah tangga seteruk mana pun, kita boleh jadikan dia happy sebenarnya. Baik, suami minta poligami. Korang buat muka excited. Perempuan kalau buat muka excited, menggambarkan jiwanya. Sebab hati perempuan di mulut. Hati perempuan di... Betul tak? Mulut lelaki di hati. Abang, sedap tak? Bolehlah. Tambah 8 kali. Sedap ke ni? 8 kali ke 7? Bolehlah, rasa lain sikit. Sedap tak? Betul tak? Itulah lelaki. Kalau suami korang macam tu, syukur banyak-banyak. Oh, lelakinya suami aku so maskulin. Baik. Habis tu korang nak buat apa? Abang, boleh. Cuma nak tanya satu je. Boleh. Kenapa abang nak poligami? Anak kan dah 8. Tak, abang nak ikut sunnah Nabi. Nabi kata, Nabi akan berbangga dengan anak yang banyak. Abang rasa tak cukup 8 ni. Jadi abang ikut sunnah ya? Baik. Last. Boleh tak kalau saya yang carikan? Boleh. Saya yang carikan. Saya isteri lah ni. Korang confused. Apa salah ustaz pula? Watak yang berbeza-beza. Macam mana pelakon tak ada? Jimat kos. Baik. Lihat sejarah Nabi. Nabi kahwin semuanya bersebab. Sekarang, antara sebab Nabi kahwin ialah membantu. Antara sebab. Untuk membantu yang susah dan lain-lain. Baik, sekarang, korang tak syak. InsyaAllah, suami akan setuju. Memang dia akan setuju. Padahal dia dah ada calon. Memang dia akan setuju. Dia pun ada taktik. Panjang akal. Lelaki kan 9 akal. Lalu, dia akan cuba untuk ikhtiarkan mempertemukan bakal madu dengan madunya. Orang tak syarat biasa yang carikan. Dia akan cuba adjust supaya nanti jumpa. By coincidence. Gitu. Orang pergi ke Pudu Raya. Bukan Pudu Jail. Pudu Raya. Pudu Raya. Cuba perhatikan mana-mana orang yang minta sedekah dengan anak yang paling ramai. Abang, dah sampai dah calon madu. Abang kan ikut sunnah. Ini sunnahnya. Keluarkan satu bongsu. Okey, yang ke-13 keluar. Dan ini ibunya. Gitu. Kita halang ke? Perangai macam tu dah halang ke tak halang? Tapi kan seni. Suami nak marah tak boleh. Bini aku bagi. Tapi macam tak bagi. Gitu. Sangat seni. Dari itulah rumah tangga bukan hanya tentang hukum hakam. Bahkan seni yang diuruskan antara dua pasangan. Baik, sekarang tolong tulis kembali ke jalan yang tadi. Tulis. Secara asas saja. Sebab pakai mana-mana motivator dia akan sebut apa-apa cita-cita kena tulis dan tampalkan. Baik, moga-moga ini tulis dan balik tampal. Kalau boleh letak minima 2 ciri-ciri anak yang dia nak. Ayat harus bermula dengan saya mahukan anak-anak yang. Ada hadiah, minta hadiah. Nanti siapa yang nak cerita kita bagi hadiah. Saya mahukan anak-anak yang. Tulislah minima 2.
Kita nakkan 2 orang je. Kita akan bagi hadiah buku. Ustaz Salim Fillah. Siapa yang nak berkongsi lah? 2 je. Kalau boleh yang paling banyak. Dah Jangan buat karangan. Point form je. Baik, siapa 10? Oh dia. Tak apa, siapa yang 10? Setakat ni 10. Kalau ada, kita nak minta tolong share. Ini semua cita-cita yang kita nak kalau boleh. Tak ada 9. Anak-anak macam mana yang kita nak? 9. Ciri-ciri je, bukan jumlah anak. Ya dah. Oh, tulis lagi. Baik, siapa 10? Oh, seorang. Semua pakat. 9. 8. Tak payahlah, siapa nak kongsi? Siapa nak share ciri-ciri anak dia? Kita ada, tahu tak mau kongsi, tapi nak buku kan? Kita akan bagi hadiah ni. Siapa nak kongsi? 2 orang je. Okay, seorang lagi. 2. Baik. Tolong bagi mic. Pada, boleh bagi? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Mahfuzah binti Abdul Rahman. Okey, saya nak anak saya memberi kebajikan kepada orang ramai. Kepada orang ramai, paling bermanfaat untuk orang ramai. Pertama, yang kedua, seorang hafiz atau hafizah, kerana seorang anak dalam keluarga, if hafiz atau hafizah, menjamin ibu bapa masuk ke syurga. insya-Allah. Ketiga, amin. Berjihad fisabilillah, sebab saya memang admire untuk ke Palestin, sebab ayah saya pernah ke Palestin. Alhamdulillah, doakan untuk kami juga. 4. Menjadi penyejuk dan penawar di hati saya di kemudian hari. Means tak hantar saya dan bakal suami saya ke rumah orang-orang tua. Sebab sekarang sedih sangat-sangat tengok anak belajar tinggi-tinggi and then akhirnya mak ayah ke mana kan? Jika tidak, tak adalah gelandangan di kota-kota raya. Okey, 5. Okey, ambil nafas dulu. It's okay. Ambil nafas dulu. Dia senakan 10 tu. Memang main. Okey, kelima. Kelima, menjadi seorang pemerintah. Okay. Pemerintah yang berlandaskan agama Islam. Pemimpin lah. Pemimpin negeri, negara, dunia. Ya. Okay. 7, 6. Ada lagi ke? Tak ada. Pusing nak mikir. Okay, terima kasih. Okay, kepada saya nak kongsi sesuatu lah yang boleh. untuk anak saya memberi charity kepada orang ramai tu, sebab saya admire saya pernah ikut satu program NGO Telekom Project. Dia memang ajar anak-anak dia ke mana sahaja dia pergi bercharity bersama orang, masuk hutan, pergi Pulau Mabul, semua. Even pelajaran anak-anak dia penting juga. Anak dia pernah dapat number yang terbawah and then dia cakap ke anak dia, tak apa, mama bangga dengan kakak. Bagus. Nama apa tadi? Mahfuzah. Mahfuzah. Terima kasih Mahfuzah atas perkongsian. Sedikit bingkisan untuk Mahfuzah. Terima kasih. Saudara. Okey, sila. Berbaju hitam. Mic tu. Mic tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli. Adli, ADLI. Hadi. Muhammad Adli bin Ahmad Rasli. Okey.
Saya ada, tadi Ustaz kata minima 2 kan? Minima 2. Okey, ada 2. Tukarlah minima 10 lah. Okey, tak apa. Masing-masing. Okey. Baca saya. Okey, ringkas saya mahukan anak-anak yang 1 pintar, 2 beradab. Pintar. Okey. Okey, 2 beradab. Beradab. Sebabnya saya sepanjang pengalaman saya jumpa kawan-kawan jalan sini tengok orang, saya ada jumpa ramai orang yang pintar tapi kurang adab. Saya ada jumpa ramai orang yang beradab tapi kurang pintar. Jadi saya rasa dua tu satu ciri yang penting lah. Bagus. Terima kasih untuk hadiah dan sedikit bingkisan hadiah daripada penganjur. Sebenarnya rakan-rakan sekalian, itu game modul sekolah menengah gitu. Ustaz rasa korang pun dah tahu apa yang Ustaz nak sebenarnya. Siapa yang tahu? Wording yang Ustaz minta tadi ialah saya mahukan anak yang, lepas tu 10 kan orang anak. Cuba delete mahukan. Tolong delete mahukan. Tolong gantikan dengan adalah. Tolong gantikan dengan adalah. So, saya adalah ataupun ialah anak yang kita senaraikan. Rakan-rakan sekalian, jangan dinafikan faktor genetik. Semua orang nampak fizikal kan, bulu mata awak macam mak awak, macam ayah awak, fizikal memang akan mewarisi tanpa pilihan. Sama dengan sikap juga akan diwarisi. Bukan orang Islam yang kaji, memang akan diwarisi. Baik. Kita semua orang nakkan impian yang menggunung. Adakah kita buat persiapan untuk kita setinggi tersebut? Sebab itulah tadi saya sebut, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu kerana 4 yang common. Nabi kata apa? Faghfar bidzatid dini taribat yadaka. Pilihlah yang beragama, kamu akan untung. Kenapa Nabi tak spesifik suruh pilih yang cantik, kerana nanti anak akan cantik, ataupun keturunan yang korang dah tahu. Kenapa pilih agama? Kerana faktor genetik yang salihah dengan yang salih menghasilkan anak yang salih-salihah. Itu je. Sekarang untuk orang-orang bujang macam kita, apa yang kau dah faham? Tak faham apa kan? Orang bujang macam kita, adakah sudah mempersiapkan diri untuk yang tersebut? Kita nakkan anak kita sangat itu, sangat ini. Dari sudut genetiknya, adakah kita sudah mempersiapkan diri sekarang? Kerana ia akan mewarisi. Berbaki yang lain ialah faktor nurture, faktor persekitaran yang lain. Pendidikan, jiran, TV yang kita tahu. Saya nak sentuh yang semua orang akan kena. Yang lain banyak melibatkan orang lain. Maknanya kalau sudut nature kita aja, nurture melibatkan orang lain juga. So susah untuk kita nak fixkan. Kita sahaja tolong siapkan diri. Begitu. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor nurture, faktor persekitaran yang bakal kita sentuh. Baik, faktor persekitaran apa dia? Baik. Kita dah nak ke syurga Firdausul A'la, syurga yang paling tinggi. Kalau nak ilmu tak cukup, sedekah sikit. Lepas tu tinggal anak je yang berbaki untuk kita. Anak sahaja. Baik, sekarang kita nakkan anak kita bakal menjamin kita ke syurga. Kita nak yang tu, investment. Invest memang penat. Siapa yang terlibat dengan investment, dia cukup tahu. Sangat penat. Kena pantau sehari-hari. Betul? Penat. Dari itu, sama dengan anak. Hari-hari kena pantau. Soalannya ialah, bila nak pantau? Macam saya bekerjaya, isteri bekerjaya. Anak hantar ke orang. Dan Alhamdulillah, sungguh pun macam tu, pemilihan haruslah kita buat secara sangat-sangat ketat. Hantarlah kepada orang yang jaga solatnya. Saya pernah jumpa satu makcik, memang sangat baik, nak hantarlah. Sekali anak dia turun pakai tuala.
Anaknya sihat. Lelaki. Buncit lah. Mereka tak faham. Anaknya buncit. Anaknya buncit, bujang, putih. Pakai towel. Tetamu ada. Kain pelikat pula. Towel, bawah pusat, sampai lutut macam tu, turun selamba. Terus tak hantar. Makcik sangat baik. Jiran-jiran berkata sangat baik. Tengok anak, sorry. Dia nak jaga anakku. Bila balik rumah, kita pernah, macam Ustaz Salim cerita tadi, lepas tu kita akan lepaskan stres kepada anak. Kita nak anak tu menjamin ke syurga. Kita buat apa? Maka saya nak cadang beberapa item 5 minit yang berbaki. Pertama, saya dah sentuh yang pertama tadi, iaitu nature. Tolong siapkan diri menjadi hafizah, andai kita nak anak kita hafizah. Tapi Ustaz, tepu otak tak, penuh dengan ilmu. Banyak. Lazimi Quran. Ustaz, tak dan. Nanti anak dia mesti kuat bagi alasan. Sama je. Dia akan turun, warisi. Dari itu, kalau tak boleh hafal, bukan semua orang mampu baca Quran secara konsisten. Tak perlu lagi alasan, Ustaz, Quran susah nak bawa. Itu soalan tahun 70-an. Alasan, Ustaz, kalau nanti saya period macam mana saya nak bawa Quran? Zaman 70-an tak payah tanya soalan tu. Sekarang guna Android, baca Quran. Tapi nanti macam mana saya nak screen? Macam mana? Yang Android tu boleh, period boleh, orang boleh untuk nak nak slide. Orang period tak ada masalah untuk Android. Yang Quran dalam handphone tu. Sebab dia guna, kita panggil apa tu? Yang kata 01100011101 panggil apa? Binary. Sebab ialah binary code. Dia itu boleh untuk guna. Tapi Ustaz, tapi aja. Sekarang, kalau betul nak ke syurga. Sebab itu Tuhan kata, aku nak buat manusia di bumi. Kenapa letak di syurga? Supaya kita tahu rumah kita di sana. Supaya kita tahu rumah kita di sana. Itu je. Maka sekarang, kita sedang membuat persiapan untuk ke syurga. Sekarang. Takut-takut, investment kita rugi. Sekarang, nak untung, pertama sekarang bentuk diri kita masing-masing dengan baik. Yang kedua, saya nak cadang, kurangkan menjadi diktator dalam rumah tangga. Jadilah sebagaimana seorang demonstrator. Berarti, ramai orang yang, ni, pergi semayang cepat, abang, semayang. Ayah tak semayang pun. Ni abang, pi nu. Boleh tak? Abang, jom solat sekali. Abang, kak. Sebab manusia bukan mesin. Tuhan adil, sangat adil. Tuhan bagi baby zero software. Apa kata Nabi? Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Apakah Allah zalim di hari akhirat? Kita kena azab sebab anak kita buat jahat. Aku bagi baby kepada kamu, zero software, tak ada apa-apa. Tiba-tiba boleh kat kamu, boleh kat hang, rosak baby ni. Maka Allah ajar, Nabi beritahu, mak ayah yang menentukan Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Dari itu, Yahudi itu apa? Tuan-tuan cuba perhati. Kan Allah sebut, Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maghdub tu siapa dia? Yahudi. Ad-dallin siapa dia? Kristian. Baik. Kenapa Allah bezakan antara dua? Kenapa Yahudi kan bangsa ataupun agama sekali. Kristian pun agama menyeleweng, Yahudi pun agama menyeleweng. Kenapa Allah marah kepada bangsa? Kenapa Kristian sekadar Allah kata sesat? Pandangan ni boleh siapa yang boleh baca kitab Arab, boleh merujuk kitab Fatawal Kubra li Al-Mutawalli Sya'rawi. Cantik sangat. Di kupas yang ini,
Allah murka kepada bangsa Yahudi bukan kerana bangsanya. Tapi Allah murka kepada bangsa Yahudi kerana nilai dan sikapnya. Apa nilai dan sikap Allah murka? Cakap tak serupa bikin. Pertama, orang Yahudi. Kan? Janji tak pernah tepati. Mereka membunuh para nabi. Mereka kuat bagi alasan. 4 sikap asas orang Yahudi. Kan kuat bagi alasan yang jangan tangkap ikan hari Sabtu tu. Kuat bagi alasan. Kita kuat bagi alasan. Tak bolehlah. Nanti saya ada masalah. Bincangan dia 10 masalah. Habis tu nak buat macam mana? Itulah buat macam mana tau. Orang macam ni letih. Serius letih. Boleh pasangan macam tu cukup untuk kita dapat asma. Sikap tersebut Yahudi. Sikap. Jangan salah quotation. Sikap tersebut Yahudi. Apakah kita nak terapkan pada anak? Maka, pertama kita terapkan nilai tunjuk, bukan nilai arah. Bila mana anak kita nak pergi semayang, jangan pi semayang. Pi, jangan pi. Tapi, moh lah kita semayang sekali pergi jemaah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya contoh beberapa. Saya kirakan bukan cukup untuk nak rangkum semua. Saya pun masih bertatih dalam alam keibubapaan. Mai nak dengar pengisian tentang parenting insya-Allah. Yang kedua, yang ketiga. Tadi yang pertama, diri menjadi role model waktu sekarang. Yang kedua, tunjuk bukan arah. Yang ketiga, yang ini saya kirakan masyarakat kita di Shah Alam Lembah Kelang okey. Tapi di tempat lain barangkali perlukan sedikit penambahbaikan. Iaitu apa dia? Waktu solat, anak-anak kan diasingkan. Daripada baby lagi. Pi pasang TV. Kita Allahu Akbar. Dia tengah Allahu Akbar depan TV. Allah 6 bulan. Apalah sangat. 6 bulan dah dah ajar tengok TV. Kenapa tak ajar tengok mak ayah salat? Saya, anak yang sulung, rupa-rupanya sahabat-sahabat yang dia tengok pelik. Saya bawa ke program. Biasanya saya mana-mana boleh bawa keluarga, saya akan bawa. Bawa program, saya salat sambil dukung. Dukung sujud, tengok tempat sama. Tengok tempat. Macam saya sekarang kalau bermasyarakat, sekarang saya tak bawa. Sebab fitnah lebih besar. Nanti berkelahi. Apa boleh, mana boleh baby tu ni. Bahah yang tu pula. Tak payah. Tempat yang mana sesuai. Maka saya salat semayang. Mana-mana bawa salat. Kalaupun tak pergi masjid, semayang dengan isteri, pasti waktu salat kita duduk kawasan ni. Nak berjalan lari, jalan larilah. Tapi nanti tak khusyuk. Macamlah kalau mereka tak jalan, tak lari, awak khusyuk. Ingat, anak-anak, semua kita setuju dah baca buku psikologi. Bayi-bayi ni, waktu awal 1 hingga 6 tahun mereka melihat, semua dah hafal. Kenapa tak tunjukkan mereka amalan-amalan yang baik? Kenapa tak ajar mereka untuk bersedekah? Kita biasanya kita sedekah. Anak, kenapa tidak? Kak, ni sedekah? Okey, cakap terima kasih ke pakcik. Terima kasih, pakcik. Kenapa nak sedekah? Kan? Senak nak menjawab. Tadi tanya, Baba nak ke mana? Baba nak pergi tempat kerja. Sampai jadi, besarnya tempat kerja Baba. Kenapa besar? Oh, itulah nilai agama. Nilai tarbiyah anak menghidupkan akalnya, membangunkan jiwanya, meninggikan adab dia. Itu nilai tarbiyah kepada anak-anak. Supaya nanti di hari akhirat mereka bakal menjadi hujah buat kita. Yang terakhir, kita ajar semua ni macam sedekah. Baba, kenapa nak sedekah? Kenapa nak tu? Kenapa umur yang 2-3 tahun yang boleh cakap, dia akan kenapa yang banyak. Jawab, apa pun ending syurga. Kakak, nanti abang belajar haji, nanti kita akan ke syurga. Semua dengan syurga.
Kita mengikat mereka dengan ending. Ikat mereka dengan satu matlamat hujung sebuah kehidupan. Maka mereka akan dibangunkan dengan syurga. Contoh dia minat apa kuda-kuda kartun tu? Minat apa-apalah. Doraemon tak dah. Bobo Boy. Minat Bobo Boy kan? Wah, cantiknya Bobo Boy. Ikat dia. Sebab takkan kita nak halang. Susah. Ikat dia, nanti di syurga Bobo Boy banyak. Gitu kan? Ada gaya. Banyak Bobo Boy. So, ikat dengan syurga. Biar apapun syurga neraka. Anak-anak dididik dengan syurga neraka. Alangkah cantiknya. Moga-moga di sana nanti kita akan peroleh satu hujjah untuk kita mempertahankan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, aku dah buat dah apa yang hang ajak. Aku dah tunaikan dengan semua kadar kemampuan. Ya Allah, mudahkanlah, jadikanlah anak ini hujjatan li la alayya. Moga-moga anak menjadi hujjah untuk aku ke syurga, ya Allah. Bukan untuk menghumbankan aku ke neraka. Barangkali kita terfikir, takkan anak nampak macam tu kat mak ayah dia. Di hari akhirat, semua hubungan akan terputus. Semua pakat pentingkan diri sendiri. Moga-moga kita akan selamat di sini dan di sana nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka torilah soal jawab. Kalau ada, insya-Allah tak ada. Tak ada kan? Silakan. Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, Ustaz, bila Ustaz sebut tentang iman, this and that, what not that we have to show to the children. Triggerlah pula dekat kepala saya, Ustaz, tentang iman yang tak dapat diwarisi dan bagaimana digambarkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah bagaimana isteri Nabi Lut sendiri yang sukar untuk nak melentur isterinya untuk mengikuti ajaran Allah Azza wa Jalla. Jadi how to reconcile between the fight yang kita nak buat untuk anak-anak kita ni menjadi orang yang soleh, hujjatan lana, bukan hujjatan alaina, itu yang pertama. Yang kedua, trigger juga di kepala saya tentang didikan ini, tatkala anak-anak itu katalah contohnya, mak ayahnya meninggal, lepas tu anaknya membesar dan jadi liability to the nation, for instance. Kemudian adakah ibu ayah itu tetap akan menanggung dia punya saham kebejatan itu? Dan katalah juga comes to the next stage, dia dijaga oleh orang lain. Adakah orang lain itu, contohnya mak saudara dia lah ada ataupun pak saudara dia ada, dia akan bertanggungjawab sebagaimana ibu ayah yang asal ataupun macam mana? Wallahu a'lam. Bismillah. Baik, pertama, iman tak dapat diwarisi. Macam mana nanti kalau anak-anak kita tak soleh sebagaimana kisah-kisah para anbiya. Dan juga saya kirakan jawapannya hampir sama dengan anak jahat, lepas tu nanti ayah berdosa, dah meninggal, berdosa ke macam mana. Allah cantik. Allah kata apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak akan diwarisi, hanya pahala. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bebanan dosa pahala dengan kadar kemampuan. Perbahasan kita yang tadi berkenaan dengan mak ayah buat ke tak buat. That's it. Nabi Allah Lut, Nuh, buat ke tak buat? Buat. Dan Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. So it is about effort, not about the output of the effort. Khair. Yang ketiga, kalau mak ayah itu meninggal, anak-anak itu di bawah tanggungjawab pendidikan bawah siapa? Allah Subhanahu wa taala alam. Saya bakal nak jawab dari sudut konteks kekeluargaan, bukan hukum siapa nak jaga dari sudut faraidnya dan lain-lain. Baik, Allah Subhanahu wa taala alam. Cantiknya agama macam ni. Anak-anak hak masyarakat.
bukan hak seorang. Cuma kita sedikit sebanyak terkesan kepada apa yang berlaku di tamadun yang lain. Anak ini ialah anak ini adalah anak ini. Kalau ni masalah yang adik-beradik dia akan buat. Anak-anak hak milik masyarakat. Anak kita ialah anak kepada jiran dan semua yang tersebut. Sekarang, dari sudut dosa pahala itu bawah siapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pendidikan kaum kerabat terdekat, jagaan dia bagus tak bagus ialah masyarakat. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Lain? Ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Depan ni belakang. Okay. Sila. Saya Fatin Adibah binti Ghazali daripada Fatin Perak. Adibah. Daripada Perak. Dari Perak ni? Allah bagus. Terima kasih. Ustaz dari Kedah. Ada kaitan tak? Tak ada kaitan lagi. Dekat. Saya ingin bertanya dengan Ustaz, apa tips ataupun strategi yang boleh dibuat? Saya ada kenal dengan beberapa anak kecil yang saya kira dalam golden age, di mana ibu bapanya kurang cenderung tak faham, kurang faham dengan agama dan akhlak yang agak buruk lah. Dan ada setengah anak ni adalah hasil zina. Jadi kita boleh nampak 10 tahun ke 20 tahun akan datang macam mana budak-budak ni akan membesar. Okey. Jadi apa sebab yang kita boleh buat lah untuk bantu anak-anak ni. Saya kira yang waktu kecil ni macam zaman kritikal dia kan. So apa yang boleh kita buat untuk selamatkan budak-budak ni? Apa jadi pada diorang? Maksudnya mak ayah besarkan dia dengan cara yang kurang baik lah. Mak ayah makin hamun, suka pukul budak-budak ni. Macam tu lah. Baik, satu kajian ada dalam bernama, boleh search Google nanti. Kajian menunjukkan mana-mana pasangan yang baran bernama menepati hasil kajian mereka. Mereka ataupun dia quote, tak ingat statement keseluruhan tu. Mereka mendapati pasangan yang baran, mak dengan ayah dia memang confirm baran dan kuat bergaduh dan. Ataupun dia pernah melihat mak dia kena pukul, dia dididik daripada kecil tentang pukulan. Dan dia pasti akan buat sewaktu kahwin. Dan itu sangat penting. Sekarang, jawapan sama yang tadi untuk yang pertama, masyarakat yang akan menentukan. Masyarakat, saya nak sarankan, mohon kerjasama rakan-rakan yang sekalian. Betapa kita memandang jijik anak-anak yang macam tu. Kita faham tau. Saya sebut ni semua tuan-tuan faham. Tak boleh sebenarnya. Sikap kita menunjukkan kejijikan. Berarti masing-masing. Semua kita tahu anak yang hasil zina, mereka tak bersalah. Mereka tak bersalah. Baik. Semua kita tahu. Cek yang kedua. Kita pergi bergaul dengan mereka ke tak? Kalau tak, kita melihat mereka dengan jijik. Tak, bukan. Mereka tak jijik. Gitu. No. Attitude shows. Sikap menunjukkan. Sama dengan yang tuan, takut hantu Nak ada apa hantu? Nak ada siang-siang gitu kan. Pram jatuh. Oh, mak kau. Tentu takut hantu. Latah takkan tak boleh. Tu nak lari. Bukan nak lari. Nak tukar tempat. Sikap kita bahkan menentukan. Dan nampak dari itu, pertama. Kita semua ahli masyarakat. Andai dia, anak tersebut anak zina, kita satu masyarakat akan bertanggungjawab. Ada orang tanya saya, orang Jerman, orang Malaysia di Jerman. Ustaz, Allah kata, di Palestin, Allah menguji mereka banyak di Palestin. Tapi kita di sini macam tak buat apa-apa. Kesian orang Palestin. Kenapa Allah buat macam tu kepada mereka? Ujian tu terlalu berat. Saya jawab dengan satu perkataan yang sangat mudah. Ujian untuk mereka kah? Ataupun untuk kita kah? Kita tanya orang Palestin. Mereka semua bersyukur kerana mereka menjadi pejuang frontline menjaga Aqsa di hari akhirat. Allah, Nabi kata apa? Malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tak pernah peduli urusan orang Islam, bukan orang Islam. Siapa akan kena nanti? Kita ke apa? Kita.
di hari akhirat. Sama dengan anak zina. Mereka langsung tak bersalah. Sikap kita andai mereka jadi teruk dan lain-lain, kita juga bakal menyumbang dosa. Sama-sama ikhtiarkan. Nak buat macam mana, saya bercadang, get engaged with her ataupun him, dapatkan rapat dengan dia. Mereka perlukan seseorang untuk berkongsi. Anak-anak yang keluarga bermasalah, pertama mereka sangat muka cepat tua. They should physical, cepat tua. Kedua, mereka ni sangat mudah untuk ada physical touch, akan mudah tendang, akan mudah mengamuk, akan mudah gitu ya. Yang ketiga, anak-anak yang background keluarga masalah, contohnya macam tu. Yang ketiga, mereka akan memang sama ada memang jenis muka stres ataupun sangat gila-gila. Sangat gila-gila. Kenapa kan lawak, suka berlawak, suka bising, mereka nakkan perhatian. Rapati mereka. Wallahu a'lam. Atas sekejap. Silakan. Bagi mic ke hujung ni. Sekejap lagi, saudara ni. Masa kita berbaki dalam 10 minit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Aisyah binti Muhammad Siddiq. Saya ingin bertanya, apakah sebenarnya asas sebuah pernikahan, dan di mana dengan asas ni yang akan melahirkan zuriat-zuriat yang mampu melakukan kerja Islam? Seperti macam keluarga di Palestin kan. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum. Dan kita ambil satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Aiman, asal Kelantan dari Perlis. Soalan saya jauh ialah lagi dari Kedah. Ahlan. Soalan saya berkenaan, Ustaz banyak sentuh tentang prevention kan. Sebelum kahwin bersedia, bila dah kahwin ada anak kecil, make sure dia elok. Sekarang prevention is better than cure. Saya nak sentuh soal curing. Sekarang dah prevention dah terlepas dah. Anak dah besar, bermasalah and so on and so forth. Mak ayah mungkin rasa dah okey dah, terlambat dah, tak boleh buat apa dah. Apa nasihat Ustaz untuk mak ayah yang berikut? Terima kasih. Baik. Asas sebuah pernikahan. Kalau tuan-tuan boleh menonton video tentang Palestin dan juga lain-lain, asas pernikahan mereka semualah berjihad, bebaskan Palestin ya. Baik, saya sebut tadi, asas pernikahan mestilah letak agama Islam dulu, Allah dan Nabi dulu, pasangan kita menjadi pasangan yang kedua yang dimadukan. Itu asas. Sama ada pengalamankah ataupun teorikah, boleh bayang tak? Seorang suami dia keluar pergi buat kerja dakwah, balik 2-3 pagi, baju-baju pejabat lagi. Lepas tu balik rumah, isteri tak tidur di kamar. Tidur di sofa, tunggu di pintu dan tak makan malam masih berhidang. Suami penat. Dia rasa apa agak-agak? Isteri tak cakap apa. Biasa je. Tiba-tiba balik, tengok buka, tak bersentuh. Belum makan. Isteri tidur di sofa, tak tidur. Ataupun tertidur atas kerusi. Apa lagi? Suami kan rasa apa? Allah, kesiannya. Awalah buat macam ni. Suami secara implied ni, tidak langsung, dia akan ikhtiarkan untuk balik awal tanpa ada sepatah perkataan daripada isteri. Isteri, kenapa dia tak marah 2-3 pagi? Orang lain pun lelaki dia buat kerja dakwah lah. Orang lain pun buat kerja dakwah, tahu juga balik 2-3 pagi hari pula tu. Ingat bini tak ada. Suami rasa apa? Aku pun balik tazkirah 2 pagi. Ataupun suami, isterinya terlibat dalam dakwah. Contoh terlibat dalam dakwah ataupun apa jua. Balik kerja, semua berkerjaya. Kerja, kita balik rumah, ambil anak, jaga. Kebetulan tak ada event, isteri ada event, lepas tu balik 2-3 pagi, suami. Isteri rasa apa? Sempit. Set. Sebab itulah penting sebelum kahwin, set.
pasangan aku yang pertama ialah Allah dan Rasul. Tutup. Abang ialah pasangan yang kedua. Dan anda itu diingat-ingatkan sepanjang masa, Allah terbaik. Tapi kami dah kahwin, terlupa nak set buat retreat. tak perlu nak rasmi, laki bini. Yang betul lah, abang rasa macam, abang pun pernah macam tu, sayang pun pernah macam tu. Kenapa tak kita jadikan nanti kalau ayang pergi mengaji, abang tak marah, abang seronok. Tak ada perkataan boleh jelaskan kecuali sebuah kegembiraan di hati. Itu je. Ya. Soalan yang kedua tadi tentang banyak prevention. Sekarang ni benda tu dah berlaku, iaitu berkenaan dengan anak dah jadi macam tu, nakal atau bahasa yang lain, jahat ataupun bahasa-bahasa yang semasuk dengannya. Sekarang nampak macam mana rakan-rakan sekalian? Allah sebut tadi fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, manusia secara fitrahnya tidak akan diubah. Dan Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, benda semua manusia lahir dengan beriman kepada Tuhan. Semua. Sebab itulah kata Ajai. Qala Ajai. Apa tu? Mas Idayu. Itu. Siap berlakon lagi. Kekurangan pelakon. Ada orang tanya Ajai, apa pandangan kamu? Lama dah. Tentang Mas Idayu. Dia tu over. Ajai kata apa? Dia over, aku boleh adjust. Dia tak reti, aku tak boleh tolong. Dapat tak? Allah letak asas. Semua kita lahir baik. Nak kembalikan kebaikan tidak susah. Habis tu kena buat apa? Get close to. Rapati mereka. Percayalah, rapati mereka, fahami mereka. Manusia tidak akan menolak kebaikan. Tak akan. Cuma sekarang kita banyak menjadi hakim sebelum hakim. Tak ada harapan. Dalam hati. Pokoknya dia ni. Awak jadi macam tu. Kita dah set. Habis. Bukalah ruang hidayah pada orang lain. Kita tak pasti. Dan itu, rapati mereka, fahami mereka, ajak mereka. Moga-moga insya-Allah boleh membantu. Sila. Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah dan saya berasal dari Sarawak. Allah. Saya Kedah aja. Ahlan Aisyah. Alright, there's two questions here. The first one is that sekarang ni basically our society dictates that what we see in our children is not actually what we see. Dekat rumah bukan main baik, tapi dekat luar macam-macam masalah. Even though dekat rumah baik dengan parents, solat, ngaji, semua cukup. Tapi balik rumah, dapat call dari school, something happens. And then ataupun tiba-tiba ada orang lain cari dekat rumah yang benda-benda yang tak berpatutan. So what should we do? And the next thing is that I'm from Sarawak. So macam situasi di Sarawak memang kurang lah daripada situasi kat sini. Biang solehah tu tak semeriah di sini. Tapi takkanlah kita sebagai Sarawakian yang ada fikrah untuk melarikan diri daripada Sarawak. Untuk membina anak-anak tu sendiri dalam bi'ah solehah. Jadi what should we do dalam keadaan yang tidak dapat control environment, yang kita tak dapat nak pastikan yang anak-anak kita tu memang di luar bi'ah dia terjaga. Cuma di rumah saja kita dapat jaga. So what should we do? That's from me. Thank you. Baik, terima kasih Syah. Untuk soalan yang kedua, Sarawak tak macam Semenanjung yang environment dah ada dan lain-lain. Baik, saya nak katakan pada Aisyah, syukur banyak-banyak. Kerana Sarawak masih lagi sebagaimana yang kita perhati sekarang. Kenapa macam tu? Kerana Sarawak menyediakan ruang kewajipan untuk aku bekerja. Nampak kan banyaknya masalah. So, jadikan kita salah satu penyelesai. That's it. Yeah? Baik. Dari itu memang kita akan penat, kita akan lelah. Saya nak pesan satu perkongsian, moga-moga bermakna, moga-moga. Buat kerja agama, penat, syukur banyak-banyak. Kerana kita bakal mendapat satu sunnah yang memang tip-top. Contoh yang mudah, Nabi SAW kata, Arihna ya Bilal, Arihna ya Bilal, Arihna ya Bilal. Wahai Bilal, tolong azan sat.
aku nak berehat. Bila Nabi berehat? Salat. Kenapa Nabi solat berehat? Aku solat penat. Betul tak? Betul tak? Baik, ini nak cerita. Beruntung. Ini nak cerita. Betapa apa-apa masalah yang berlaku di luar, kita menyumbang, kita bakal menjadikan salat tu bermakna. Perhatikan Lepas kita bagi salam, Nabi buat apa? Lepas Nabi bagi salam, Nabi apa urusan Nabi? Menjaga seluruh Madinah. Bagi salam je, menjaga seluruh Madinah. Masalah ni mai, masalah tu mai. Siapa yang nak tak yalah. Siapa nak baca yang ada basic Arab, baca satu kitab. Qaulus Sahabi 'inda al-usuliyin. Cerita pas kita dah faham sahabat semua okey, sahabat literally, secara literal, semua okey. Rupa-rupanya keliling kelalang Nabi, ada juga orang yang buat onar. Sangat ramai orang buat onar. Dari itu, Nabi dia buat kerja tu, dia hanya boleh berehat waktu solat je. Waktu solat lah, dia akan menangis, dia akan meluah. Perhatikan pelik tak ustaz-ustaz, tok guru hak buat kerja tok guru ni Aziz kan dia solat dia menangis. Oh, solat berteriak sebab penat. Dan kita hanya boleh luah sewaktu solat. Nak luah kat siapa? Luah kat manusia. Dia ada masalah, tak boleh selesai pun. Luah kepada Allah, tangisan akan berjujuran, kita akan tenang. Lepas habis solat, kerja. Solat. Allah. Cuba. Saya dengan sikit pengalaman, syukur banyak-banyak rasa ya Allah seronok solat. Barangkali kita solat nampak santai, tapi ya Allah boleh rehat. Siapa tak kacau aku? Waktu solat tak ada orang kacau. Bagi salam, ni. Cantik kan? Dari itu, bekerjalah banyak-banyak. Biar penat. Rehatlah waktu solat. Kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya berbual dengan Tuhan dalam solat. InsyaAllah. Baik, yang kedua, rumah okey, luar tak okey. Andai kita membangunkan akal anak dengan paksaan, yes, jadi. Membangunkan akal anak, menghidupkan jiwa anak, meninggikan adab. Tak akan. Sebab itulah didik anak dengan kena, mesti. Mungkin tu, dia di rumah tip-top, di luar out. Kita membangunkan jiwa. Iaitu apa dia? Abang umur 7 tahun. Abang jadi imam, ayah jadi makmum. Allahu Akbar. Waktu saya kecil, saya ingat, kecil, saya dengan Nasrul Muhaimin, member, kawan karib, kami duduk berebut sekolah rendah, 1-2. Kami pernah bertumbuk di mikrofon. Bertumbuk, aku nak azan. Dua-dua tak boleh akhirnya. Masih ingat bertumbuk. Dia kata, weh, Mat, orang kampung panggil. Mat, aku boleh ngapal surah sajadah. Apa dia tu? Tak tahu. Dia kata kat saya, apa dia tu? Surah sajadah, takkan anda tahu? Teruk. Sembang di tangga masjid. Berebut untuk nak berlumba. Bila mana pergi masjid, naik motor dengan ayah. Oh, syok yang waktu dulu. Rasa syok. Kita bukan memaksa, mendidik, mengajak, menunjuk. Takkan jadi macam tu. Tapi kalau memaksa, menyuruh, yang lain, yes, di rumah okey, di luar akan out. Moga-moga insya-Allah selain hidayah Tuhan, itu usaha kita insya-Allah tak ada masalah. Ada lagi tak? Tak ada dah Khair. Okey, last. Terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Serina binti Zakaria daripada Gombak. Saya ada satu soalan. Macam mana kalau faktor penting dalam perkahwinan itu adalah salah satunya keturunan kan? Okay. Jadi kalau contoh keturunan yang sebelum ni, maksudnya macam anak luar nikah ke ataupun mangsa rape ke kan? Jadi bila anak tu lahir, anak tu pula yang nak berkahwin kan. Jadi apa maksudnya kesan kepada bakal anak dia tu pula. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Saya menjangkakan soalan ni sebab
banyak soalan. Soalan ni saya pernah ditanya oleh seorang perempuan di Kuantan berforum dengan Hak Mac Kelantan tu. Hak pelakon Mac Kelantan hak muka macam Europe tu. Kenapa? Katrona. Dia tanya sampai menangis-nangis di Kuantan. Saya teruja untuk jawab. Kerana hadis Nabi menceritakan super. Mana-mana perempuan yang macam tu ataupun lelaki, dosa kita pendosa, buat dosa kau tak berhenti, berbahagialah. Kerana Nabi dah kata dalam hadis Qudsi, selama mana kita buat dosa, ana nasama, Nabi kata walaupun setinggi langit kamu bertaubat, Allah akan ampunkan. Buat lagi, ampunkan. Buat lagi, ampunkan. Sampailah roh kamu nak dicabut, takkan diampunkan. Lalu dia tanya, keturunan dia bukan baik, biasa, tak bagus. Saya jawab kata apa? Duhai puteri, beruntunglah. Kerana anda menjadi orang beragama, anda akan dapat orang beragama. Nabi kata apa? Fadfar bidhatidini daribat syadak. Nabi suruh pilih kamu, bukan pilih keluarga. Moga-moga genetik kamu yang terhasil menghapuskan genetik jahiliah, terhasil kebaikan kamu, anak-anak kita yang saleh dan salihah. InsyaAllah semua kita berdosa. Cuma teruskan memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Tuhan yang bagi harapan. Moga-moga anak yang bakal terhasil daripada faktor genetik kita yang salih-salihah menjamin kita ke syurga, menjadi hujjah buat kita, bukan hujjah kita ke neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.